yang hampir-hampir tak mati. Hampir-hampir tak mati Masuk gua dekat Mulu. And then bila kita masuk, sebab dia masuk dalam gua tu, air naik dalam gua tu. Air naik. Jadi kita terpaksa swim dalam, berenang dalam sungai yang dalam gelap sebab dalam gua. 5 kali nak kena lintas sungai yang arus laju dalam gelap. Lepas tu orang dah datang nak carilah. Saya percaya wanita zaman sekarang tak beli barang guna cash dah. Semua guna kad. Secara eksklusif, kita membawakan Yang Mulia Raja Teh Maimunah, Ketua Pegawai Eksekutif Aeon Bank Berhad, merupakan pemenang kepada Nona Royal Award 2024. Boleh I panggil Raja Maimunah? Ataupun Raja Teh? Yes. Raja Teh Maimunah. Tak payah Raja Teh cukup. Raja Teh cukup. Asalnya salah silah keluarga daripada Kelantan dan Perak. Yes, ayah dari Perak dan ibu dari Kelantan. Kalau Raja Teh boleh introduce lah sedikit tentang latar belakang, salah silah keluarga. Mungkin ramai yang tidak mengenali Raja Teh. Okay, ayah saya dari keluarga Perak dan ibu saya sebenarnya dari keluarga petani. Jadi semasa Chulalongkorn menakluki Patani, jadi Sultan Abdul Kadir lari ke Kelantan. So Sultan Abdul Kadir itu datuk bonda saya lah. Lepas tu saya menuntut di UK jurusan undang-undang, tapi tak praktis langsung lah. Tak praktis langsung. Memang dari awalnya saya nak masuk banking dari mulanya. Tapi kenapa mengambil jurusan undang-undang ketika belajar? Sebab ayahanda yang suruh. Ayahanda suruh. Sebagai anak yang keberapa dalam keluarga? Anak sulung. Anak sulung lagi kenalah mengikut. Apa yang ayahanda telah utuskan. Dan bila study lawyer, balik jadi masuk dalam industri keuangan dan perbankan. Selama 30 tahun. Yes, 30 tahun. Kini. Dan akan bersara bila tu? InsyaAllah mungkin. Tak tahulah, tengoklah. Saya rasa kalau bersara pun lama lagi kot daripada dari industri tu, mungkin lama lagi lah. Tapi mungkin daripada CEO, saya akan buka jalan bagi talent-talent yang muda. And mungkin tahun depan kot. Tapi tidak ada noktah lagi lah di tak situ. Tak Betul ada. Jadi, Raja? Okey Raja, 30 tahun sebagai dalam industri perbankan dan juga kewangan. Perjalanan yang sangat panjang. Apa yang boleh Raja kongsikan kepada wanita di sana, especially wanita yang memegang position dalam industri keuangan dan perbankan tu? Saya nak encourage lah semua yang muda-muda yang baru keluar sekolah, sebab ramai yang rasa industri ni male dominated, lelaki sahaja. Kalau kita tengok CEO bank-bank di Malaysia ni kebanyakan kaum lelaki lah. Tapi saya encourage sebab industri ni dia ada macam-macam. Dalam banking ni dia ada retail banking, dia ada corporate banking, dia ada investment banking. Lepas tu dia ada asset management, fund management. So ada berbagai disiplin lah yang kalau sesiapa di luar situ yang teringin nak masuk, boleh try. Yang di dalam industri ni ramai juga cakap susah nak naik sebab kita gender inequality. Jadi again, saya nak encourage semua wanita, jangan fikir pasal glass ceiling ni lah. Sebab bagi saya lah, sebenarnya tak ada glass ceiling. Kalau kita percaya ada glass ceiling, then ada glass ceiling. Jadi kita jangan tengok ke atas apa yang tak ada. Jadi teruskanlah. Jadi insyaAllah boleh. Memanglah perjalanan nak naik ke atas tu memang susah. Tapi susah untuk semua orang lah. Bukan untuk wanita sahaja. Tapi mungkin untuk wanita lebih sikit sebab kita banyak benda yang kita jaga family lagi semua. Tapi teruskanlah perjuangan tu. Raja cakap tadi kata untuk berada di tahap sekarang bukannya mudah ya. Banyak cabaran dia kan. Antara cabaran yang you rasa macam
ini sangat-sangat mencabar you punya kemampuan dalam Hmm. industri perbankan dan keuangan tu sendiri. Bagi saya, masa 30 tahun dululah, masa saya a young bank executive, lepas tu a young mother, ibu yang muda. Masa tu saya rasa susah sebab 30 tahun dulu dia tak ada nursery dekat office, tak ada flexible hours, tak ada working from home, tak pernah exist sebelum ni. Jadi masa tu difficult lah, susah sebab tambah lagi ada baby. Jadi saya dulu letak baby saya dalam bakul, bawa dia pergi office, letak dalam cubicle. Oh, okey. Sampai macam tu. Sepanjang berapa lama Raja? Dia masa, that's my anak sulung lah. Jadi masa dia umur 2-3 tahun, dia selalu ada dekat office. Jadi rakan-rakan sejawat saya selalu ingat dia. Kenapa tak ada bibi atau pembantu rumah? Masa tu susah nak trust jugalah kan. Tapi dia pergi kindergarten, lepas kindergarten dia. Sebab bibi tu also kita kena ingat, kalau you baru start kerja, gaji you taklah banyak sangat. Macam mana you nak have, of course boleh hantar ke bonda lah, tapi tak nak kacau dia selalu. So perjalanan masa tu lah saya rasa yang paling mencabar bagi saya. Yang lain tu lepas tu okey. Raja, tadi kan Raja sebut bahawa anak datang office, anak dalam bakul kerja nak kena disiapkan. Dan paling penting saya difahamkan lah ya. Wanita ni kalau jadi bos, kebanyakan kadang ada keputusan-keputusan yang dibuat tu berlandaskan emosi. So situasi macam mana tu Raja handle? Keadaan anak, emosi, fizikal, nak kena profesional dengan staff. Bagi saya lah, ramai orang tanya, macam mana boleh ada sampai 3 anak, kerja lambat. So, saya plan saya punya kalender ni macam military precision lah. Apa nak buat daripada hari Isnin sampai ke hari Ahad. Hari Ahad saya tulis menu untuk 1 minggu bagi dekat maid, supaya, and then saya beli grocery, tulis apa nak beli untuk 1 minggu. Supaya lunch apa, dinner apa, sebab nak jaga anak-anak. And then satu lagi, saya tengok macam anak-anak punya kalender sekolah. Masukkanlah apa yang dalam kalender sekolah dia tu masuk dalam kalender saya. Supaya dalam kesibukan macam mana pun, saya cuba pastikanlah saya tak tercicir benda macam konsert dia ke, sukan ke, sebab benda-benda ni penting bagi anak-anak. Betul. Jadi bila orang kata, you ni macam mana you boleh ada kat sini, ada kat situ, you kena plan lah. Lepas tu saya actually tak ada duduk lepak-lepak sangat lah tu. Every day ada je benda. How about your me time? Masa mandi je lah kot. Masa mandi sambil menyanyi. Kot. Okey, balik pada soalan I tadi tu. Bila ketua ni dia ada selalu dipengaruhi, wanita especially, dipengaruhi dengan emosi. Apa pendapat Raja? Jadi sekarang ni di bank saya punya pengurusan tinggi, half 50% adalah perempuan. Half perempuan? Yes, half perempuan, half lelaki. Saya rasa diversity, sebab bila orang kata perempuan tu emosi, tapi dia ada, sebab perempuan ada that maternal instinct. Betul. Yang lelaki mungkin tak ada. Lepas tu perempuan mungkin boleh, sebab kita lebih sensitif, kita boleh lebih sensitif kepada kaki tangan dengan staff. Jadi kena campur bila orang kata terlalu emosi. Tapi kalau tanpa emosi, kebahagiaan dalam pejabat tu tak ada. Sebab kalau you ambil just kalau orang fokus untuk profit sahaja, fokus untuk keuntungan sahaja, lepas tu tak tengok how do you say, the well-being of the staff tu tak jaga. Kebajikan mereka. Kalau you tak jaga kebajikan mereka, dia orang takkan duduk dengan you lama. Jadi macam mana bisnes you atau perniagaan you boleh maju? Betul. Saya sungguhlah bersyukur sebab Aeon Bank ni bank yang baru. Jadi masa saya nak set up bank ni, yang wanita yang saya kata C-suite saya yang wanita tu, semua yang dengan saya di suatu ketika di bank-bank lain. Jadi emosi is not necessarily tak baik, sebab sifat keibuan wanita datang daripada certain emosi dan sensitivity dia. Jadi kalau kata buat decision terlalu dengan emosi, saya rasa bagi saya, kebanyakan keputusan saya dicampurlah apa yang bagus,
and a little bit of emosi. Kalau you tak ada langsung, saya rasa macam mana nak kata, mana human touchnya dalam office tu. Atau macam perniagaan juga. Tak seri. Tak seri, siapa nak ikut you? Betul. Apa kan? Jadi orang yang ikut orang lama kerja sebab sonok kerja dengan dia. Dia sebab bila dia sakit, you faham. Bila dia nak kena, anak dia sakit, dia nak kena balik, you faham. Jadi generally orang perempuan faham ni lah. Dan saya percaya kebanyakan, most of women lah, dia orang bekerja dengan jiwa. So bila ada jiwa, maka dia membentukkan satu syarikat ataupun office tu hidup, lively. Betul Raja? Betul. Tambah lagi saya tengok ibu-ibu. Ibu-ibu bila dia bekerja tu untuk anak-anak dia. Jadi bila orang kata, oh orang perempuan ni emosi. Tapi emosi tu kuat sebab emosi tu jadi dorongan. Jadi bagi saya, sebab tu saya nak encourage. Office saya sekarang 50% lah perempuan. Jadi it's not a bad thing. Jadi kalau orang kata you nak berniaga besar-besaran, orang yang ada company dah 20 tahun, 30 tahun, Jamina. Sebab situasi tu, yalah, orang jaga kebajikan kita, right? And you're happy. Happy tu penting tau. Betul. Happy sangat penting. Yeah. Tapi, bila orang kata pula, once you be a CEO, ataupun you jadi boss lah, you macam ada distance dah. You macam ada block dengan staff. You akan rasa mungkin lunch mungkin kadang sorang-sorang. Ataupun you memang tak akan join dengan staff. Ataupun kaki tangan. Dia dah ada barrier tu. So, betul ke keadaan itu macam sentiasa berlaku? Especially pada ni lah yang muda-muda yang bakal jadi CEO, bakal jadi boss ni. Sebelum ni saya 30 tahun kerja bank yang besar. Jenis bank yang ada 10,000 punya kaki tangan. Memang saya punya everyday involvement saya dengan yang di bawah saya saja -1. Lepas tu mungkinlah sikit yang -2. Jadi susah sikit lah dah nak berjumpa. Jadi kita cubalah bila sekali-sekala saya turun lah. Say hello to everybody. Tapi bukan, yang ini style management masing-masing. Setengah rasa memang dia kena create macam gap ni. Sebab dia tak nak nanti yang junior-junior ni naik kepala. Setengah tu rasa macam tu. Tapi bagi saya, kalau saya tak dapat spend time dengan dia orang sebab saya memang tak ada masa lah. Tapi kalau ada opportunities, I do. Sebab management style saya sama dengan saya punya parenting. Bagi saya, staff saya nak dia orang maju, dia orang naik lagi tinggi daripada saya. Macam seorang ibu, saya nak anak-anak saya lagi maju dan lagi, successful dari saya. Saya nak the same for saya punya staff. Tak ada perbezaan antara saya punya parenting dengan anak-anak dengan dekat office. Maknanya you sama-sama membesar anak membesar kaki tangan pun sama-sama untuk berkembang bersama dengan you. Especially mana yang saya nampak dia ada memang ada potential lah. Ada potensi, kita push dia lah. Sebab orang perempuan ni, bila saya tengok setengah tu technical dia lagi bagus daripada dia punya yang lelaki. Tapi dia orang confidence tak ada. Jadi kadang kena encourage sikit. Jadi saya pernah, kalau ada jawatan ni, kalau tanya lelaki, semua angkat tangan. Sungguh pun mungkin technical dia separuh je. Perempuan yang technical dia 100%, tak nak angkat tangan. Dia tak ada confidence macam tu. Jadi, Raja, bila saya bersembang dengan Raja ni, apa sebenarnya karakter you yang mungkin orang tak tahu sebenarnya? Karakter personality you yang dibawa sebagai seorang CEO? Staff saya rasa dia orang kenal sangatlah saya. Dia orang tahu saya kadang like a mother. I think Very mother. Tapi dia orang tahu saya very firm lah. Sebab macam seorang ibu, you kena buat decision yang susah. You tak boleh nak tanya anak you nak pergi sekolah ke? You tak boleh tanya, you hantar dia pergi sekolah. Tapi what you boleh tanya is, you nak buat apa? Kursus apa you nak buat? So, it is the same. Setengah benda tu, I tak boleh tanya you nak buat ke tidak. I kena buat that decision. So, difficult decision memang saya kena buat lah. Tapi, and staff saya tahu pun, semua tahu lah saya suka outdoors.
Suka outdoor tu. Suka. Sekejap lagi kita tanya. Okay. Sekarang ni, I nak tanya lagi more tentang perbankan digital. Sekarang okay. kan semua nak less, tak nak guna cash. Betul. Tapi yang menariknya, saya nak kongsi kat sini juga. Boleh tak tolong seorang pergi ambil? Sebenarnya saya merupakan pemegang kad Ion Bank juga. Comel kan? Comel. Oh, ini Ion Credit, bukan saya Ion Bank. Itu credit card. Ini kad kami. Jadi kita ni baru faham. baru launch 4 bulan. Boleh saya tengok kad Boleh, ni? Ya Allah, comel. warnanya shocking Dia pink. 100% digital. Ion Bank memang warna ni. Yes. I suka. Yes. Pop colour. Jadi I nak tunjuk something kat you. Nombor semua kita tak letak kat situ. Tak ada. Even dekat belakang ada nama you je. Cuba you pusing belakang nampak nama I je. Ada nama sebab sini. yang ni security tinggi. Jadi kalau macam kad you, kalau I jumpa kad you kat belakang pun ada that 3 digit, I dah boleh pakai dah. Betul. Yang ini you tak boleh pakai. So maknanya Sebab dia semuanya atas app. Inilah sekarang yang sedang rakyat Malaysia perlu gunakan. Ya, and yang kita ni digital bank tak ada cawangan langsung tau, tak ada branch. Langsung 100% online. Jadi kita ada app. So semua benda jalan dengan app kita. Okay, so faham. Lepas ni I kena account Ion Bank lah maksudnya. Yeah, so nak buka account Ion Bank, you pergi App Store you ke Google Play Store you download aja Ion Bank. Kita memang promo Ion Bank, so walaupun tidak dibayar. Tidak dibayar. Thank you. Tapi comel colour. Comel. Yes. I like the colour, very pop. Tapi make sure lah limitnya. Sebab dia debit card. Debit card. Bukan credit card. Buat masa ni kita buat debit card dulu. Tapi bila orang katakan, bila kita cakap tentang debit card ni, ada pro and kontra juga. Zaman sekarang kan. Kalau kata, maksud saya bawa kad saja, kad ni jatuhlah kepada kad hamba Allah ini, dan hamba Allah ini telah menggunakan kad saya. Macam mana tu keadaan sebab kita sekarang? Setiap limit ada 250 sahaja. Jadi katakanlah orang ambil, dia boleh pakai 250 saja. Satu hari. Sebab lebih pada tu dia kena pakai PIN. Tapi jadi kalau you sedar kad you hilang, you kena call teruslah call center and ataupun so kalau nak burn 250 dulu lah. Sedekah je lah namanya. Itu ya. Okey, Raja, saya difahamkan juga Raja, ya macam Raja tadi cakap tadi kan, cuba gecek sikit. Gecek sikit promote Visa Aeon Bank ni dalam Kelantan punya style. Sebab Raja kata Raja kalau bercakap Kelantan lancar. Cuba kita promote sikit Aeon Bank ni dalam versi Kelantan. Kita nak tengok. Ambo nak royak ni Bank Islas ngoti ni, Bank Islas digital. Hot ni kat Aeon Bank. Kalau nak pakai kena pakai app deh. Okey, kalau pula kata kita cuba Raja sebab Raja asal daripada Kelantan dan Perak, slang Kelantan sangat kuat. Betul? Cuba bagi nasihat kepada wanita-wanita sana supaya berhati-hati dengan scammer dalam versi Kelantan. Oh my God. Bagi betul-betul warning dekat dia orang dari versi Kelantan ni. Sebab banyak sangat sekarang wanita-wanita yang terpedaya dengan scam ni. Yalah, kalau royak cinta ke apa tu janganlah percaya. Selalu bab scammer ni hok jatuh tu dia royak lah, dia saya ke demo ke nak buat apa ke, jangan duk percaya lah deh. Jangan duk percaya dah. Okey, Raja, saya difahamkan Raja selain daripada sibuk bekerja, sibuk sangat ke kalau nak jadi CEO ni? Sibuk sangat. Tapi sibuknya gaji dia pun lumayan kan? Alhamdulillah kan? Yes. Sibuk tanggungjawab besar, gaji pun lumayan, betul. Dan Raja juga difahamkan sangat aktif dalam aktiviti luar. Antara aktiviti yang Raja selalu buat. Saya suka hiking, suka masuk hutan, suka naik mountain bike, suka rock climbing, macam tu lah. Dan yang paling adventurous yang Raja telah lakukan? Macam-macam. Yang hampir-hampir tak mati. Hampir-hampir tak mati Masuk gua dekat Mulu. Dan bila kita masuk, sebab dia masuk dalam gua tu, air naik dalam gua tu. Air naik. Jadi kita terpaksa swim dalam, berenang dalam sungai yang dalam gelap sebab dalam gua. 5 kali nak kena
lintas sungai yang arus laju dalam gelap. Lepas tu orang dah datang nak carilah. Oh. So itu antara cabaran yang paling dahsyat lah Raja pernah lalui. Adalah juga, banyak jugalah yang masuk hutan, betul hujan macam tu. Selalunya pergi outdoor activity ni bersama suami ke Ya, atau ya, bersama dengan suami? suami Oh, suami isteri bersama. and anak-anak. Ya. Ada katanya keadaan sekarang juga bila wanita banyak pergi tanpa suami. Diorang pergi dengan geng-geng. Ada geng-geng wanita, ada geng-geng luar. Suami kat rumah jaga anak. Komen sikit. Pandailah tu kalau dapat suami jaga anak. Maknanya dia dah bertukar tangan CEO. Tak. Ya. Tapi kalau bagi saya kaum wanita yang nak beriadah dengan kaum wanita yang lain, okeylah. Sebab kadang-kadang kalau suami tak nak buat benda tu, kita nak buat. As long as dia bagi kita kebenaran, buatlah. Tapi kena pandai-pandai lah. Kita berbalik kepada bicara tentang keuangan. Okey, wanita merupakan accountant dekat rumah ni selalu biasanya. Ya, memang. Diorang lah jaga accountant, jadi Betul. accountant kat rumah. Suami balik bekerja, bagi duit, dia yang suri rumah ni biasanya jadi accountant. Apa nasihat Raja kepada mereka yang macam kadang-kadang duit tu tak ada untuk simpanan, terlebih belanja, kan? So, apa yang boleh? Jadi, especially yang muda ni, saya selalu nasihatkan lah. Pakai debit card ni bagus sebab you boleh belanja apa yang you ada sahaja. Sebab kadang-kadang ada yang tak pandai nak jaga, jadi kredit dia terlalu banyak, lepas tu dia tak boleh nak bayar balik. Lepas tu selalu kenalah simpan, at least 10% tu simpan. Simpan dalam bank di atas nama sendiri. Maknanya kalau untuk siri rumah lah, Ya. suami bagi duit belanja, Yes. 10% kena simpan atas akaun sendiri. Sebab kalau apa-apalah jadi dekat suami, jadi di bank ni saya tengok banyak lah. Bila suami meninggal, isteri tak boleh nak buat keluar duit daripada bank tu, akaun tu, sebab nak kena pergi macam-macam lah dulu kan. Proses ada tu sampai setahun, ada sampai 2 tahun, habis tu nak makan macam mana kan. Jadi kena simpan lah di atas nama sendiri. Lepas tu kalau ada anak-anak, buka lah akaun untuk anak-anak. Saya selalu nasihatkan, tak payah banyak pun. Kalau you letak RM10 tiap-tiap bulan pun, ujung tahun dah 120. Betul. Dalam 10 tahun dah jadi 12,000. Betul. You tak, dah jadi 1,200. You tak fikir benda ni boleh jadi, Jadi saya selalu nasihatkan lah, letaklah sikit. Sebab kadang orang ingat, kalau saya nak simpan, nak kena simpan banyak. Tak payah simpan banyak. Sikit lah, kalau ada 50 lebih every month, RM50 tu pun letaklah RM50. Setahun dah berapa? Raja, ada juga yang katakan bahawa wanita sekarang ni selain menjadi suri rumah sepenuh masa, better berniaga. Kalau duduk kat rumah pun dah boleh berniaga sekarang. Saya setuju sebab 10 tahun dulu tak boleh macam tu. Sebab 10 tahun dulu kalau kita nak berniaga, kita kena ada kedai. Kita kena ada kedai fizikal. Sekarang ni boleh buat kuih ke, boleh jual kat Instagram. Jadi, tapi sekarang saya dah tengok memang banyak. Ramai wanita yang buat benda kecil-kecil macam ni. Jadi bolehlah tolong. Satu kena simpan untuk dia sendiri, tapi boleh tolonglah, expenses untuk family. Memang saya galakkan lah. Sebab sekarang senang sungguh lah nak buka. You tak payah ada kedai pun. Ya, kan? betul. Ya. Dan saya percaya dengan pengalaman juga ilmu yang Raja perolehi sepanjang 30 tahun dalam perbankan dan keuangan. Dan berapa Raja kalau boleh berkongsi sebelum Raja sertai Ion Bank, Raja berada di position di Hong Leong, tak silap saya? Yes, Hong Leong Islamic. Antara lain? Ya, M-Bank. M-Bank, Hong Leong. Ya, Quick Finance House. Saya bekerja di Middle East sekejap. CIMB. CIMB. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Wow. Inilah wanita-wanita di antara wanita hebat yang dalam perbankan dan keuangan yang menjadi, saya rasa, penggerak ekonomi. InsyaAllah. Yang boleh memberi inspirasi kepada wanita lain. Dan kata-kata motivasi ataupun kata-kata mutiara yang selalu Raja
pahatkan dalam hati ataupun yang you pahatkan untuk kejayaan Raja sendiri? Bagi saya, yang ni saya selalu cakap dekat semua orang, tapi I don't know what the Malay word is. Tenacity. Dia macam a long marathon lah. Jangan, tak boleh lari sikit lepas tu penat. Lari sikit tak penat. Dia kena, tenacious. Yang itu bagi saya yang nombor satu. Nombor dua, saya selalu galakkan orang, berani cuba benda yang you tak biasa. Just because you tak pernah jual kuih, tak bermaksud you tak boleh nak buat. And then sebab saya dalam 30 tahun ni macam-macam benda saya buat dalam banking, benda-benda lain yang very very different. Jadi ramai orang kata, kenapa you pergi kerja dekat Bahrain dulu masa nak pergi? You tahu ke apa ada kat Bahrain? I tak tahu. Tapi you kena beranilah. So saya selalu galakkan orang, jangan takut lah, jangan takut. Kena beranikan diri. Berapa lama Raja dekat Bahrain? 2 tahun Bahrain, lepas tu saya pergi Kuwait lepas tu. Tapi it was ramai, masa tu tahun 2004. 2004. Orang tak pergi lagi lah belah-belah Dubai tu lagi. Dan di sana macam mana you survive? Are you really struggle ataupun dengan anak kecil? Tak, sebab saya Alhamdulillah maid ikut and I was okay there actually. So yeah, I did quite well. Dan perjalanan dipermudahkan semuanya. Yes, Alhamdulillah, yeah. Begitulah wanita hebat kita, Nona Superwoman Royal Award, Raja Teh Muhammad pula, Raja Teh Maimunah. Tersasul-sasul kita. Minta maaf Raja Teh Maimunah. Untuk itu, saya percaya Raja Teh Maimunah boleh memberi inspirasi kepada semua wanita di luar sana. Terima kasih kerana bersama dengan Nona Superwoman Award 2024. Thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.